Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala man ba'da. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala selamanya, kerana Allah Subhanahu Wa Taala sehingga ke hari ini, sehingga ke detik ini masih lagi berikan kepada kita peluang dan ruang yang baik bersama-sama kita mempelajari dan menyambung kembali pelajaran tajuk kita. Walaupun saya tahu hari ini memang open house tak habis-habis. Kalau diikutkan kalau 7 open house tu 7 bedal. Jadi penat. Saya pun ada sekejap lagi pun pukul 10 ada satu lagi nak kena hadir. Tu wajib hadir. Kalau tak hadir tak tahulah. Putus saudara. Tu yang tu yang tak apa. Saya apa pun syukur banyak kepada Allah SWT. Allah Taala bagi rezeki yang baik kepada hamba-Nya ni, mampu untuk berkongsi ramai-ramai. Dan insya-Allah malam ni kita nak sambung tajuk perbincangan kita yang mana seminggu lepas kalau tak silap saya kita dah pun habiskan tajuk yang berkaitan dengan idgham. Jadi apa yang saya harapkan, saya hari tu saya kata nak bagi nombor-nombor ayat yang serupa. Nantilah tengok balik, baru saya ingat balik. Apa pun saya harap dan juga saya minta kepada semua supaya selalu ulang kaji, tengok balik video dan juga tengok balik buku supaya kita dapat faham. Dan lepas ni kita tak tertukar-tukar dah. Kalau orang tanya, okey, kalau yang sama huruf ni namanya mutamatsilain. Kalau kata huruf daripada makhraj yang sama, huruf lain-lain, tapi makhraj sama, itu namanya mutajanisain. Tapi kalau kata huruf tu, dia makhraj lain-lain, tapi dia dekat. Dekat-dekat dia berada. Yang tu pula kita panggil mutaqaribain. Dan segala kefahaman kita dan sebagainya tu adalah fokus kita, tumpu kita pada hanya yang ada dalam Quran sahaja. Sebab ada je yang huruf tu dekat-dekat, makhraj dekat-dekat, tapi tak idgham. Contoh macam apabila ro mati jumpa lam. Macam kalau kata ro, lam mati jumpa ro, idgham. Tapi kalau ro terbalik kan, dia tak jadi idgham. Okey. So bukan semua kita boleh macam andaikan. Tak semua kita boleh andaikan begitu. Jadi apa yang kita perlu faham adalah hanya yang ada dalam Quran kita sahaja dan yang mengikut riwayat Hafs an Asim sahaja. Riwayat lain kita tak ambil dululah. Kita tak bincang tentang riwayat lain. Kita hanya fokus pada riwayat Hafs an Asim sahaja. Baik. Malam ni kita akan masuk satu tajuk yang juga tak kurang pentingnya seperti mana yang saya sebut pada minggu lepas. Dan makin naik tajuk, makin cabarannya hebat. Okay. Dan tajuk malam ni berkaitan dengan hukum mim dan juga nun. Berkaitan dengan hukum mim dan juga nun. Okay. Mungkin ada benda yang kita kena baiki kefahaman kita ataupun kita kena tambah lagi kefahaman kita berkaitan dengan hukum-hukum yang kita bakal belajar daripada buku ni insya-Allah. Okay. Pertamanya kita nak tengok apa benda yang kita nak belajar daripada hukum mim dan nun ni. Sebelum ni kita hanya belajar idgham je. Banyak huruf. So hari ni kita nak fokus kepada 2 huruf je. Itulah huruf yang mim, namanya mim dan juga namanya nun. Okey, baik. Pertama, kita akan belajar tentang hukum mim dan nun ni yang bertasydid, yang bersabdu. Orang Melayu kita bersabdu. Kedua, hukum-hukum mim yang sakinah, hukum mim mati. Ketiga, kita nak belajar tentang hukum nun mati pula, nun sakinah dan tanwin. Dan yang terakhir dalam tajuk ni kita akan belajar tentang tempoh gunnah, azminatul gunan ataupun dipanggil nak gunnah, nak dengung. Banyak mana nak dengung? Macam mana nak dengung? Apa ukuran nak dengung? Jadi semua tu kita akan belajar dalam bab tempoh gunnah. Okey. Sebelum nak masuk kepada tajuk-tajuk bawah ni, kita pergi satu persatu terlebih dahulu. Pertama, hukum mim dan nun yang bertasydid. Saya nak pergi slow je malam ni. Tak mau laju-laju sangat. Nanti kan ramai orang tertinggal. Okey. Tengok apa dia kata. Wajib ke atas pembaca memanjangkan gunnah secara paling sempurna ketika mana bertemu dengan ataupun membaca huruf nun dan juga mim yang bertasydid. Sama ada waqaf atau wasal. Wasal lagi-lagilah. Sambung baca. Tapi bila berhenti pun sama juga. Kena berikan hukum ni, kena berikan gunnah yang paling sempurna.
Baik, saya mungkin ambil sikit masa nak explain tentang gunnah ni. Okey. Apa itu gunnah? Gunnah adalah dipanggil dalam bahasa Melayu kita dengung. Gunnah. Dengung lah, dengung. Kalau kata idgham tu masuk. Idgham, yang kata idgham tu kita kena faham dia adalah masuk. Iaitu masuk huruf pertama dalam huruf yang kedua. Itu idgham. Proses tu namanya idgham. Habis itu gunnah tu apa pula? Gunnah tu adalah dengung. Sebab tu saya habaq itu, saya beritahu hari itu, gunnah adalah entiti lain, dengung adalah idgham adalah entiti lain, gunnah adalah entiti lain. Dua entiti yang berbeza. Ada ketika mereka digabungkan dan banyak ketika mereka dipisahkan. Baik. Apa itu gunnah? Gunnah ni adalah satu perbuatan yang melibatkan suara kita ni lalu ikut rongga hidung. Bila kita baca yang ada suara keluar ke rongga hidung ni, suara kita ni kan daripada peti suara ni, muka surat berapa? Tengok balik. saya ingat selalu 128 puan. Muka surat 128. Dah. Sekarang ni saya nak ambil masa nak explain tentang gunnah ni dulu. Okey, 128. Terima kasih Puan Adibah. Apa itu gunnah? Gunnah ni adalah satu perbuatan yang menyebabkan satu bunyi keluar ikut rongga hidung. Bunyi dia macam mana? Bunyi dia macam dengung lah. Bunyi dengung. Mulut tutup. Tapi bunyi hidung ada laluan bunyi sesuatu. Keluar sesuatu. Kalau kita pegang batang hidung kita ni, kita akan rasa batang hidung ni kata ada vibration. Okay, itulah namanya gunnah. Dan gunnah ni ada satu sifat yang memang khas untuk huruf nun dan mim saja. Huruf lain tak ada gunnah. Huruf waw tak ada gunnah. Huruf ba tak ada gunnah. Lam tak ada gunnah. Hanya ada pada nun dan mim sahaja. Yang mana kita yang mengaji ni tak boleh buang gunnah tu daripada dua huruf ni. Itu sifat dia. Membuang sifat gunnah daripada nun dan mim ni berarti mengurangkan sifat dia lah. Menyebabkan kecacatan daripada huruf tu. Andai kata kita kata nun tapi tak dengung. Baca mim tapi tak dengung langsung. Mana boleh? Itu adalah sifat dia. Sifat semula jadi dia. Yang kita kena berikan hak dia. Kalau kita tak berikan hak dia, lalu kita duk kata, dah saya dengung dah. Mungkin dia dengung tapi tak cukup. Atau mungkin tak dengung langsung. Okay. Jadi tempoh gunnah tu kita akan belajar semula. Cuma sekarang ni, saya lebih nak menekankan bahawa bila dia kata tempoh dengung ni, dengung yang paling sempurna ni banyak mana? Okey. Setengah buku, saya tak mau sebutlah buku mana-mana, ada banyaklah buku. Atau buku Arab pun ada. Saya tengok ada satu buku Arab pun ada juga. Okay. Setengah buku, mereka meletakkan indikator ukuran gunnah tu dengan kadar 2 harkat. Setengah buku, mereka kata kalau kita nak dengung dengan kadar 2 harkat. Ustaz-ustazah kita pun sebut benda yang sama juga. Dengung 2 harkat, dengung 2 harkat aja, dengung 2 harkat aja. Kata dengung 2 harkat. Kita pun dengunglah. Okay. Jadi kita mengandaikan 2 harkat itulah tempoh dengung. Baik. Bagi saya, ini pendapat saya lah. Saya tak kira saya tak kisah. Kalau ada orang tak setuju, tak apa, tak kisah. Tak setuju, tak apa. Kalau setuju pun tak apa, tak setuju pun tak apa. Saya hanya berkongsi pendapat dan juga berkongsi apa yang saya belajar. Saya tak kata pendapat tempoh 2 harkat tu satu pendapat yang jazam, satu pendapat yang mesti kena ikut. Sebab bagi saya, kalau kata tempoh 2 harkat, dia adalah satu tempoh yang sama untuk mat asli. Sebab mat asli pun tempoh dia 2 harkat juga. Tempoh mat asli 2 harkat. Itu satu. Yang kedua, biasanya perkataan harakat. Harakat ni adalah satu tempoh yang digunakan untuk mat. 2 harkat, 3 harkat, 4 harkat, 5 harkat, 6 harkat. Maksudnya mesti kena ada huruf alif atau waw atau ya. Jadi bila ada nun dan mim ni, macam mana kita nak kira harkat? Sebab dia bukan ada mat. Jadi susah. Kita tak boleh nak anggap. Tak boleh nak digest pun macam mana yang kata nun tu ada harkat. Tapi tak nafi juga. Orang kita kalau dah kata macam tu, nanti kan dia kata pula, habis tu nak ukur dengan apa kalau tak bagi harkat? So kita jadikan sangkutlah. Kita sangkut ke hukum tu pada harkat tadi tu dengan 2 harkat. So seolah-olah nak bagi tahu kadar dengung panjang tu macam kita baca mat asli. Tapi untuk pengetahuan kita, bila kita baca mat asli 2 harkat betul. Itu betul. Tetapi bila kita buat dengung 2 harkat sebenarnya tak betul. Kalau kita panjangkan dengung sama panjangnya macam mat asli, maka panjang tu sebenarnya tak cukup.
Kalau saya lah tak cukup. Bila kita dengar imam baca, bila kita dengar orang yang guru kita baca, kita kira balik, lebih. Dia bukan dengung 2 harakat sebenarnya ni. Dia dengung lebih daripada 2 harakat. Jadi sepanjang pengajian dan juga pengalaman saya dan juga apa yang saya ketemu, saya buat formula saya sendiri. Nak ikut, tak mau ikut pun tak mengapa. Jadi saya buat formula saya sendiri. Dengung yang saya belajar daripada Dr. Aiman adalah pakai tiga jari. Saya buat 3 jari ni. Tengok jari nampak. Nak kira macam mana? Kira dia adalah kira 1, 2, 3. Terus kira tak lambat sangat, tak cepat sangat. Cara kira dia 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kiralah. Boleh buat kan? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jadi macam mana nak kira 1, 2, 3 tu? Bila masuk 1 je, start dengung je. Contoh, inna. Masuk je jari ketiga ni, masuk harakat seterusnya dah. Masuk baris seterusnya dah. Contoh, summa, inna, lamma. Konsisten je tu. 1, 2, 3. Kalau kata 2 harakat tadi, dia pakai 2 jari. Contohnya, qalu, 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 aman. 2 harakat pakai 2 jari je. Kalau kata dengung ni, dia kena pakai 3 jari. Masuk jari yang ketiga, baru move kepada baris dan seterusnya. Sebab tu saya kata tadi, bunyi dengung ni sebenarnya dia lebih panjang daripada mat asli. Tapi, saya tak kata pula, siapa pegang pada pendapat 2 harakat salah. Tak boleh. Sebab orang tak boleh nak ukur banyak mana nak dengung. Jadi, hanya boleh bagi ajar orang kata, dengung nak sekurang-kurangnya 2 harakat. Tapi kalau kita guna harakat mat asli tu, praktik pada dengung, memang tak tepat. Tak betul. Kerana dengung, dia punya kadar dia lebih daripada 2 jari. Dia mesti 3 jari. Baru sempurna dengung tersebut. Kalau kata dengung yang paling sempurna tadi, mesti kena 3. Inna. Kalau dah masuk 4 jari, 5 jari tu dah melampau dah. Dah lebih sangat dah. Dekat 3 je. Baik. Jadi macam mana nak buat? So kalau student-student saya yang lain, saya cadangkan ataupun saya ajar mereka supaya nak dengung ni, kalau siapa yang memang dengung ni adalah satu benda yang paling orang Melayu kita tak suka buat. Tak tahu kenapa. Saya pergi mana-mana pun bila mengajar, imam tak suka baca dengung. Ni mari mengaji tak suka dengung. Sampai saya buat kesimpulan saya sendiri, agaknya susah pun nak dengung ni. Semua orang hidung tersumbat kot. Nak dengung susah. Sebab saya pun ada masalah tu juga. Kalau pagi-pagi, saya tak suka jadi imam subuh sebab hidung tersumbat. Adalah sikit-sikit sinus tu. Jadi, nak ceritanya, dengung ni adalah satu benda yang seni dalam pengajian. Dalam mengaji ni, ia adalah satu ilmu yang seni untuk mengaji. Jadi, orang yang kalau baca bunyi dengung ni cantik, kita rasa macam sedapnya dengar. Orang pergi Mekah dengan imam tu baca, kenapa dia baca sedap sangat dia baca? Memang sedap. Sebab dia baca tu dengung dia cukup. Dan dengung dia konsisten. Kalau 3 jari, semua 3 jari. Dr. Aiman punya bacaan dalam dia punya website tu saya lupa lah. Nanti saya bagi insyaAllah. Kiralah, saya tak dengar semualah. Tapi saya buka kadang 2-3 muka surat dia dengar. Saya duduk saya kira. Saya kira dengung dia. Tak ada satu pun yang tiba-tiba 2 jari, tiba-tiba jadi 4 jari pula, tiba-tiba jadi 3 jari, tiba-tiba kurang balik 2 jari. Tak ada. Semua 3 jari, 3. Dan saya beranggapan bahawa kalau macam ni punya bacaan, mesti sampai ke 30 pun dia akan konsisten sama je dengung dia. Dia tak akan ubah. Sebab tu orang kena bacaan kita rasa macam lawa bunyi, cantik, sedap bunyi dia. Sebab dengung dia cukup. Kadar dengungan yang cukup. Okay? So kita tak buat benda tu. Bila kita tak buat benda tu, kita rasa macam orang boleh dengung. Kenapa aku tak boleh dengung? Sebab kita kurang latihan. Dan tak ada orang yang nak tekan kita supaya dengung. Siapa mengaji dengan saya tahulah. Mungkin ada sebahagian kat sini yang pernah mengaji dengan saya. Tahulah macam mana berdarahnya telinga kalau tak dengung tu. Memang dewa dengung kat sini. Silap bulan lah kalau ambil saya jadi guru ngaji. Okay? So dengung adalah satu benda yang saya rasa ialah satu seni mengaji. Mesti kena dengung. Tak mau dengung tu rasa macam, kenapa nak kena buang dengung daripada nun tu, memang dia ada dengung. Okay? Jadi, untuk dengung yang paling sempurna, apatah lagi pada huruf nun dan mim yang bersabdu ni, bertasydid ni mesti kena dengung. Ramai orang suka tinggal. Contohnya macam perkataan lamma, summa, so semua tu. Semua ada. Dan juga bukan kata dia duduk tengah-tengah aja. Dengan alif lam dan juga nun bersabdu. Halilan syamsiah. Contoh macam ni. Minal jinnati wan nas. Orang baca minal jinnati je dengung. Wan nas tak dengung.
minal jinnati wan nas. Yang wan nas dia tinggal. Habis tu apa beza jinnati wan nas ni? Sama je dua-dua ada sabdu atas nun. Jadi sama. Tapi dia tinggal. Wan nazi'ati gharqa. Wan nashitati nashta. Semua ada dengar. Wan na. Yang ni paling orang suka tinggal. Summa falamma mim. Saya dulu kecil-kecil belajar Ustazah Hajar, nun je wajibul gunnah. Mim tak payah. Saya macam, kenapa dia tinggal mim? Sedangkan mim dengan nun dia sama-sama memiliki sifat yang sama. Itu jangan tinggal. Jadi dalam pelajaran kita hari ini, pertama, nun dan juga mim masing-masing memiliki sifat wajibul gunnah. Cuma ialah dia kata wajib kata pembaca. Dia tak katalah kat sini hukum wajibul gunnah. Tapi saya tak katalah, ataupun saya tidaklah nak kata. Siapa kata wajibul gunnah tu salah. Terbulanglah. Saya pun kadang-kadang guna nama hukum tu wajib gunnah. Nama dia wajibul gunnah tu wajib dengung je. Wajib dengung. Kan dia kata tu wajib kata pembaca memanjangkan gunnah. Mesti kena dengung. Orang baca nun dan mim bersabdu mesti kena dengung. Tak kira berhenti ataupun sambung. Contoh walakin dengung tu yang panjang. Bukan ki tu yang panjang. Salah kalau orang baca walakin. Tak, bukan ki tu panjang. Nun tu yang bunyi panjang, dengung dari hidung tu. Walakin fil yam. Dengung tu dipanjangkan dengan kadar tiga jari tadi. Jadi nak buat latihan 3 jari tu kena buat luar dari bacaan. Tengah duduk saja-saja tengok TV ke, tengah duduk saja-saja sambil masak, sambil menunggu nasi masak contohnya. Buatlah latihan tu. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Jangan laju sangat, jangan slow sangat. Jangan 1 2 3. Tu lambat sangat. Atau 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3. Tu pun tak ideal juga, laju sangat. Tengah-tengah. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Okey. Baik. Tajuk kedua. Tajuk kedua kita insya-Allah kita nak ambil sekarang ni hukum mim dulu. Hukum mim sahaja. Baik. Apa ada pada hukum mim? Hukum pada mim sukun, mim sakinah, mim mati, kita ada 3 hukum. Pertama namanya idgham, kedua namanya ikhfa, dan ketiga namanya izhar. Idgham, ikhfa dan izhar. Tak kisahlah nak letak syafawi ke tak syafawi ke. Nanti ada orang tanya pula, habis tu yang tak syafawi tu salah ke? Tak salah. Syafawi tu melibatkan bibir. Syafatain. Syafawi tu bibir. Jadi mim tu hukumnya hukum huruf bibir. Jadi nak letak, taklah. Tak letak pun tak apa. Cuma buku-buku Arab tak letak idgham syafawi tu. Syafawi dia tak letak apa yang buat syafawi. Dia letak idgham pun dia tahu dah. Idgham tu huruf mim tu idgham. Dia tahu dah macam mana hukum mim yang idgham. Kalau kata ikhfa mim tahu dah ikhfa huruf mim ni macam mana. Kalau kata izhar huruf mim tu tahu dah izhar mim. Izhar huruf mim. Jadi nama terkait idgham ikhfa izhar pun dah memadai. Tapi kalau nak sebut ke syafawi dalam periksa ke apa ke, Easter pulang. Tidak ada masalah apa-apa. Baik. Kita pergi satu persatu. Kalau ada soalan, boleh terus buka mikrofon dan tanya soalan. Tidak ada masalah. Alhamdulillah. Hari ni kita ada 68 orang. Saya rindu awal-awal duluan. 217 orang masuk. Kita pun upgrade sampai 500. Sampai 500 apa nama. Jadi kalau kata tu, kalau dah kurang bawah 100 ni, boleh downgrade balik kot. Tinggal 100. Dah tak ramai dah masuk. Sebab kalau yang tak masuk, boleh tengok recording. Tak apa, nanti kita bincang dengan admin. Okay, baik. Pertama, hukumnya adalah idgham. Baik, bilakah idgham mim sakinah? Seperti yang kita belajar sebelum ni, mim sakinah akan menjadi idgham hanya kepada huruf mim yang berbaris sahaja. Mim dengan mim sahaja yang akan berlaku idgham. Maksudnya idgham mutamathilain lah ni. Idgham mutamathilain. Baru ni saya pergi satu temu duga untuk mendapatkan tauliah di satu negeri itulah. So dia tanya apa nama inilah apa macam mana soalan dia. Lama dah Rabu 2 minggu lepas. Tapi nak ceritanya dia tanya sebutkan contoh. Dia ni temu duga interview mulut lah. Dia kata sebutkan contoh idgham mislain. Saya pun teringat masa tu baru pagi tadi duduk baca sambil drive. Okey, idgham mislain
teringat ta dengan ta. Fama rabihat tijaratuhum. Saya teringat kan, idgham mislain kan. Idgham mislain ni banyak sama huruf kan. Fama rabihat tijaratuhum ataupun faqul nadrib bi'asakal hajar. Faqul nadrib ba dengan ba. Dia teringat hukum tu. Lepas tu dia kata salah. Salah. Dia kata kenapa salah? Kan dua huruf yang sama tu, ta dengan ta, ba dengan ba. Kat mana salahnya? Ha. Dia kata, diorang mislain ni mim dengan mim je. Dia kata, tuan belajar kat mana? Dia kata, ni dalam buku, ni tulis mim dengan mim diorang mislain ni. Saya kata, oh ya ke? Saya tak pernah baca buku yang tuan baca tu. Saya ada buku lain. Malah nak cerita kita ada buku lain kan. Kita ni siapalah sangat kan. Hanyalah debu-debu pasir berterbangan. Jadi, marah dia. Dia kata, salah tu contoh tu. Dia kata, mim bertemu mim tu lah diorang mislain. Oh ya ke? Tak apalah, cakap lah elok. Tahu, kita pun tahu. Wa ma lahum min nasirin. Lepas saya tanya dah balik. Kalau wa ma lahum min tu, diorang mislain, yang min nasirin tu idgham apa pula? Oh, itu idgham al-gunah. Okeylah. Sakit perut kena layan kadang-kadang. Habis tu kalau ta bertemu ta itu idgham apa? Tak ada. Itu kita tak bincang hari ni. Soalan yang saya kena tanya awak ni idgham mislain, mim temu mim je. Baiklah kita, tak apalah. Tuan nak bagi saya salah, tuan bagilah. Saya tak kisah pun. Cuma kita tahulah mentaliti rupanya ada orang macam tu. Sampai dia tak tahu rupanya mislain ni adalah merujuk pada dua huruf yang sama. Misal tu sama, seperti sama. Jadi idgham mislain, idgham huruf yang sama. Dan tidaklah semestinya mim dengan mim sahaja. Kalau orang cerdik, kalau orang yang akal dia panjang, dia tahulah. Tidak semestinya huruf mim dengan mim, dia boleh jadi ta dengan ta, ba dengan ba, lam dengan lam, nun dengan nun, ain dengan ain. Yang ada dalam Quran lah, kaf dengan kaf, lam kan. Cuma yang ni adalah idgham yang memang hukum mim lah. Bawah tajuk hukum mim sakinah. Bilakah hukum mim sakinah ni akan berlakunya idgham? Hanya kepada mim juga. Betul saya tengok balik buku yang dia baca tadi. Oh, okeylah, faham lah. So ada juga buku lain kata idgham ni idgham mislain, idgham mimi, apa lagi siapa ada nama lagi bagi supaya semua orang boleh faham. Okey. Jadi idgham mutamathilain yang melibatkan mim dengan mim duduk bawah tajuk ni. Jadi apabila nak idghamkan mim hanya kepada huruf mim juga. Dan mim tak boleh berlaku idgham pada huruf lain. Dia tak idgham kepada huruf ba, dia tak idgham kepada huruf nun, dia tak masuk kepada huruf lain. Dia hanya masuk kepada huruf huruf mim sahaja, minta maaf. Dia hanya masuk kepada huruf mim sahaja. Okey, jadi apa yang kena buat adalah dia memanjangkan gunah yang paling sempurna. Macam tadilah. Lakum sama juga, kira 3 jari juga. Ma lahum mi, lakum ma lahum mi. Okey. Jadi hukumnya hanya bunyi mim sahaja, tak bunyi huruf lain. Bila kita baca, kita hanya baca mim yang kedua sahajalah. Tak baca mim pertama dah. Kita hanya baca mim kedua sahaja. Dan mesti ada sabdu atas huruf mim yang kedua. Sebab idgham kan? Idgham. Baik. Habis mim pertama. Mim mati bertemu mim. Idgham mislain ataupun mutamathilain. Saya dah bagi tahu hari tu, mislain dengan mutamathilain ni ertinya sama aja. Sama sahaja. Okey. Ikhfa. Sekarang ni. Hukum mim yang kedua, hukum mim sakinah yang kedua adalah ikhfa. Baik, apa makna ikhfa? Diambil daripada perkataan khafa. Khafa ada ya belakang tu. Khafa. Baik, apa makna khafa? Khafa ni maksudnya sembunyi. Terselindung. Baik, makna dari sudut bahasa ikhfa adalah maksudnya menyembunyikan. Ikhfa, menyembunyikan. Okey, soalan. Kalau saya sembunyi di sebalik belakang tiang. Contoh saya sembunyi di sebalik belakang tiang. Saya tu masih ada ataupun tak ada dah? Masih ada je, cuma tak. Tengoklah kalau tiang tu kecil dari saya, nampaklah. Kalau saya selalunya saya tak pernah kecil dari tiang. Saya lebih besar dari tiang. Atau tiang Masjid Nabawi pun orang nampak lagi. Kata hantu tu apa ni. Lagi besar dari tiang macam mana ni. Jadi so, bila kita bersembunyi atau sesuatu menyembunyi di belakang sesuatu, artinya benda tu masih ada. Masih ada. Dia hanya sembunyi di belakang dia.
Berbeza dengan masuk. Saya masuk dalam tiang. Pusinglah tiang tu 40 kali pun tak nampak lah. Dah masuk dalam tiang. Tapi kalau sembunyi belakang tiang, dia pusing belakang, nampak lah. Sebab kita hanya sembunyi belakang tiang. Okay. Jadi ikhfa ni artinya sembunyi. Baik. Dari sudut makna ataupun dia sudut istilah. Dengar tengok semua orang tengok buku. Okey. Dan juga kita tengok apa maksud yang nak disampaikan oleh Dr. Iman ni. Dia kata apa? Menyebut suatu huruf dengan sifat antara izhar dan idgham. Tidak bertasydid serta mengekalkan gunnah pada huruf yang pertama. Dia ada tiga frasa kat sini. Frasa pertama dia kata apa? Menyebut suatu huruf dengan sifat antara izhar dan idgham. Ini kita nak tengok. Apa makna izhar dan idgham ni? Tidak bertasydid, mengekalkan gunnah pada huruf yang pertama. Okey, tengok yang bawah nombor 1. Maksud ungkapan antara izhar dan idgham iaitu mempunyai beberapa persamaan dan perbezaan dengan izhar dan idgham. Yang ni saya minta semua orang mesti tulis. Saya tak mau tulis. Semua orang mesti tulis dan semua orang mesti guna ayat yang sama aja. Jangan dia buat ayat sendiri. Buat ayat sendiri sampai ke ceruk tokun lah tak boleh. Jangan buat ayat sendiri. Okey, pertama saya nak explain dulu. Jangan tulis lagi. First sekali saya nak explain dulu. Jangan tulis lagi. Okey, pertama. Apa maksud persamaan? Kita ambil persamaan dulu Kenapa yang kata ikhfa ni dia ada persamaan dengan izhar? Tapi dalam masa yang sama juga dia ada perbezaan dengan izhar. Okey, kat mana persamaan ikhfa dengan izhar? Adalah persamaannya apabila mim tu, bila kita baca mim mati ni, kerana ikhfa ni bila mim mati bertemu ba, semua orang tahu. Okey. Yang kata persamaan ikhfa tu dengan izhar adalah bila kita baca bunyi mim je, tak bunyi ba. Contoh tarmihim, bunyi mim je, him, tak ada ba pun, tak bunyi ba. So di situ ada persamaan macam izhar. Habis itu mana yang pula kata perbezaan dengan izhar? Beza dengan izhar adalah dengung dia lebih panjang daripada izhar. Kalau izhar bunyi dengung dia pendek je, bainiyah kan, kita belajar tawassut atau bainiyah kan. So perbezaan dia kalau kata ikhfa ni dengung dia panjang lagi. Tarmihim bi, him bi. Kalau kata izhar pula, malahum wa ma lakum dinukum wa. Mim mati juga izhar. Tapi bunyi mim izhar, tapi dia punya dengung dia tak banyak. Okey, boleh nampak? Kat mana yang kata persamaan dengan izhar adalah bila bunyi tu bunyi mim sahaja, tak ada bunyi ba pun. Bunyi mim semata-mata. Macam izhar. Tapi kenapa dia beza pula dengan izhar? Sebab dengung dia pendek. Izhar dengung dia pendek, ikhfa ni dengung dia panjang. Ikhfa ni dengung dia panjang sikit daripada izhar. Okey, itu yang pertama. Idgham pula. Kat mana yang kata dia sama macam idgham? Sama macam idgham sebab dengung dia panjang. Dengung dia panjang macam idgham, sama. Kalau kata idgham tadi dengung dia 3 jari, ikhfa pun dengung dia 3 jari juga. Sama panjang dengung dia. Dan kat mana pula dia berbeza dengan idgham? Sebab idgham mim masuk dalam mim. Yang ni mim tak masuk dalam ba. Kita baca tarmihib bihija, tak. Kita tak masukkan mim dalam ba, tak. Kita baca mim. Tarmihim bihija. Jadi mim baca, ba pun baca selepas tu. Jadi tidak memasukkan mim ke dalam ba. Sebab tu dia berbeza dengan idgham. Okey, boleh nampak tak? Sekarang ni bila kata dia sama macam izhar, sebab bila baca bunyi mim sahaja, tak bunyi ba pun. Kenapa beza dengan izhar pula? Sebab dengung dia lebih panjang daripada izhar. Yang kedua, kenapa dia sama macam idgham pula? Sama sebab dengung dia sama level, sama banyak 3 jari macam idgham. Tetapi dia tak sama macam idgham adalah kerana mim tidak masuk ke dalam ba. Tak masuk dalam ba. Okey. Bila dia kata tidak bertasydid tu, maksudnya tengok dia kata apa? Huruf pertama iaitu mim berasingan daripada bunyi huruf yang kedua. Dia memang betul-betul sembunyi ni. Betul-betul sembunyi belakang ba. Dia tak masuk pun dalam ba. Okey. Serta mengekalkan gunnah pada huruf yang pertama. Iaitu huruf mim tu kita panjangkan gunnah dia tu. Okey. Bukan gunnah tu kita panjangkan dengan ba tu, tak. Kita panjangkan gunnah tu dekat mim tu. Panjangkan gunnah dia. Okey, sebab tu dia nak kita nak bezakan dia dengan izhar tadi. Okey.
Nah, baru sekarang tulis. Baru boleh tulis. So, pertama, kenapa dia kata, sebab dalam buku tak tulis. Dalam buku dia kata persamaan dan perbezaan dengan izhar dan idgham. Memang tak faham lah. Saya pun mula baca tak faham. Apa benda orang tua ni nak beritahu. Dah tanya call sendiri, tanya WhatsApp sendiri, tanya apa benda Syekh. Apa yang kata persamaan tu? Persamaan dengan izhar adalah apabila mim sahaja bunyi, tak bunyi ba pun. Macam izhar syafawi lah. Beza pula kerana apa? Kerana dengung. Dengung pada ikhfa lebih panjang daripada izhar. Tempoh dia lebih panjang dari izhar. Habis itu, dengan idgham pula, kenapa dia sama macam idgham? Sama sebab tempoh dengung dia sama panjang dengan idgham. Dan kenapa dia berbeza pula adalah kerana mim tidak dimasukkan ke dalam huruf ba. Itu je. Ringkas je nak ceritanya, tapi macam suspense sangat dah. Okey, baik. Yang ke seterusnya, mungkin yang ni pun ada satu benda yang saya nak kongsi juga. Apabila kita baca mim mati, mim sakinah bertemu dengan huruf ba, tengok gambar yang ada kat tepi ni. Keadaan kedua-dua bibir ketika menyebut huruf mim yang diikhfa iaitu dengan merapatkan kedua bibir tanpa merenggangkan, tanpa buka sikit pun. Rahu pun menutup dengan kuat. Jangan buka sikit pun. Yang ni memang cari pasal memang cari gaduh dengan orang ni. Sebab orang kata, "Oi, saya belajar, ustaz tu ajar sekurang-kurangnya boleh masuk jarum. Boleh masuk duit kertas RM1. Boleh masuk apa lagi? Macam-macam boleh masuk lah. Handphone boleh masuk lah handphone pun." Jadi macam-macam orang kita. Dan saya nak bagi tahu semua orang, saya pun juga dulu baca macam tu. Bila mim mati bertemu ba, saya pun baca buka bibir juga. Sehinggalah bila saya sendiri terjemah buku Dr. Eman ni, masa terjemah ni marah ni. Apa ni Dr. Eman? Dia pula suruh rapat bibir, kita baca bertahun dah buka bibir. Dan kena dapat explanation dari dia lah. Sebab saya tahu Dr. Eman ni dengan saya bagai langit dengan bumi lah. Dia ni belajar sampai berapa orang syekh yang kira lagi akrab, lagi dekat maksudnya sanad dia tu. Sanad dia lagi tinggi, sangat tinggi sanad dia ni dengan syekh-syekh dia tu. Jadi kita tanya dia elok, "Syekh, kenapa mim mati bertemu ba ni kau kata rapat bibir? Tak pernah buat, tak nak rapat bibir. Selama ni memang dia baca buka bibir. Tarmihim, buka sikit. Tarmihim bihijaratim." Buka bibir sikit. Jadi dia pun explain. Pertama dia explain di sudut sejarah. Yang di sudut sejarah ni yang menarik. Saya tak mau sebutlah nama syekh seorang ni. Pada sekitar tahun 70-an, ada satu orang syekh ni yang kata syekh ni banyak anak murid dia. Imam Mekah banyak belajar dengan dia. Syekh ni memang besar. Satu orang syekh yang sangat besar. Dia sezaman dengan Syekh Khalil Al-Husairi. Mahmud Khalil Al-Husairi sezaman dengan dia. Tapi Syekh Mahmud Khalil Al-Husairi antara orang yang tak setuju dengan syekh ni. Kalau siapa boleh buka YouTube, boleh dengar balik kaset-kaset Syekh Mahmud Khalil Al-Husairi, dengar balik betul-betul, kita akan dapati bahawa Syekh Khalil Al-Husairi sendiri baca mim mati bertemu ba rapat bibir. Saya pun terkejut bila saya dengar balik. Ya Allah, betul ke? Saya lama ni duk rasa macam, kita take for granted kan. Kita rasa macam, alah, Syekh Khalil pun baca, Khalil Al-Husairi pun baca buka bibir. Orang kata, kau dengar balik. Cuba dengar balik. Ada banyak kaset, tapi ingin dengar balik. Dengar balik sungguh. Memang rapat bibir. Okey, satu. Di sudut sejarahnya kata dia, satu orang syekh yang sangat besar di Mesir pada waktu tu, dia, tengok. Dia kata apa? Dia berpendapat. Padahal mim mati bertemu ba ni dalam percakapan orang Arab pun memang rapat bibir. Tapi bila dapat kat dia, dia kata kalau kita rapat bibir, hukum ni akan jadi izhar. Dia kata apa? Kalau kita baca mim mati bertemu ba rapat bibir, hukum tu akan jadi izhar. Sedangkan hukum ni adalah ikhfa. Kita tak nak jadikan dia izhar, kita nak dia ikhfa. That's why Dr. Aiman kata dia sama macam izhar, betul dah. Tapi dia berbeza macam izhar, dia berbeza dengan izhar. Sebab apa? Sebab kadar dengung dia lebih panjang dari izhar. Tapi Syekh ni tak setuju. Dia kata siapa baca rapat bibir, maka dia jadi hukum tu macam izhar. Sebab tak bunyi ba langsung. So sekarang ni macam mana kita nak buat bagi bunyi ba, maka buka sikit bibir. So bila buka, seolah-olah bila buka tu macam ada bunyi yang asing lah. Barulah dia kata, barulah capai makna yang kata bersembunyi tu. Okey, hujah dia apa? Hujah dia, kalau kita baca ikhfa pada nun sakinah. Contoh, nun sakinah. Nun mati bertemu qaf. Nun mati bertemu huruf qaf. Contoh, min qablu. Ataupun nun mati bertemu dengan zal. Man zalladhi. Ataupun nun mati bertemu fa. Yanfa'ukum. Nampak?
Setiap nun mati itu bunyi dia lain-lain. Bunyi fa macam ni ya, bunyi nun, bunyi zal ada lidah kat luar. Bunyi qaf pula lidah terangkat belakang. Mang. Okey. So maknanya ada dua bunyi, nun dan qaf, nun dan fa, nun dan zal. Maksudnya masing-masing ada bunyi yang berbeza. Jadi bila mim mati betul mubah, so nak kena ada juga bunyi tu. Jadi that's why lah dia kata kita buka sikit bibir, jadi dengan cara tu kita ada bunyi lain daripada hanya semata-mata bunyi mim. Jadi adalah anak-anak murid dia semua setujulah. Mana mungkin anak murid tak setuju dengan guru kan? Semua anak murid setuju. So waktu tu kata Dr. Aiman, ulama-ulama di Syria ni siap buat petition. Membangkang lah Syekh ni, bangkang. Bangkang Syria, Jordan dan sebahagian besar ke Arab Saudi, bangkang lah Syekh ni, tak setuju. Kata kita memang orang Arab tu sendiri daripada kecil, daripada tak lahir lagi pun, zaman-zaman Nabi lagi pun, dalam percakapan seharian ni, bila mim mati bertemu ba je, memang kita baca rapat bibir. Memang tak pernah buka sikit pun bibir. Kenapa tiba-tiba dia yang datang tahun 70-an ni, tiba-tiba nak memperkenalkan benda baru? Maka mereka bangkang dia. Tetapi oleh kerana Syekh yang memperkenalkan istilah buka bibir ni bukan orang biasa, Syekh bukan kaleng-kaleng lah, Syekh besar. So sebahagian murid-murid dia perjuangkan pendapat guru dia, walaupun dia dah tak ada, mereka perjuangkan juga pendapat dia. Yang sebahagian lagi ni mempertahankan pendapat rapat bibir. Jadi dalam hal ni kita ada dua pandangan lah, kita ada dua pendapat. Jadi saya dengan rendah hati, saya sendiri, walaupun dulu, suatu masa dahulu, saya baca buka bibir, tapi setelah saya mengikut hujah-hujah yang dikemukakan oleh Dr. Aiman, saya sendiri akan baca lepas daripada ni, rapat bibir. Sebab, pertama, kenapa kena rapat bibir? Sebab huruf mim tak boleh baca kalau tak rapat bibir. Siapa boleh baca buka bibir sebut huruf mim, saya bagi malam ni RM10. RM10 je. Alah. Mami buat ada RM10. Bagilah lebih sikit. Tak ada lah. Maksudnya, huruf mim tak akan boleh dibaca melainkan hanya mesti kena rapat bibir. Tak akan boleh buat. Buatlah macam mana pun. Sikit pun, buka sikit pun takkan sebut. Tak akan boleh sebut huruf mim. Mesti kena rapat. Tu kata hikmah Allah Ta'ala jadikan baby tu. Kecil-kecil dulu dia tak ada gigi kan. So, dia ada bibir dengan gusi je. Jadi, pertama perkataan dia boleh panggil adalah mama. Sebab apa? Hanya pakai bibir je. Mama. Baba. Arab panggil baba lah. Mereka orang putih dia jadi papa. Huruf pakai bibir juga. Tak kisahlah. Papi, papa, tak kisahlah. Tapi nak cerita je. Pakai bibir boleh sebut huruf. Jadi mim tak boleh sebut hanya melainkan dengan bibir sahaja. Itu hujah pertama. Hujah kedua pula. Bila kata buka bibir, banyak mana nak buka? Bila kata buka, okay? Contoh kalau saya kata kat isteri saya, nanti masak nasi itu bubur sikit garam. Sikit garam. Sikit itu banyak mana? Nak bubur secubit ke? Nak bubur satu sudu teh ke? Separuh sudu teh ke? Kata sikit. Bagi dia sikit tu satu sudu pun sikit lagi. Kita kalau sikit tu tabur-tabur je. So tak tahu nak ukur. Nak kata ukuran sikit tu banyak mana? Kalau tak rapat bibir tak sempurna sifat mim. Tak payah jawab lah. Tak perlu nak jawab lah. Macam mana nak? Itulah saya kata tadi, kalau siapa boleh sebut mim tanpa rapat bibir, saya bagi RM10. Satu. Okey, jadi bila kata buka bibir, kita tak akan tahu nak ukur banyak mana. Sebab tu kita akan jumpa guru ni lain-lain. Ada yang kata masuk kertas lah, ada yang kata masuk jarum lah, masuk benang lah, masuk rambut lah. Rajin pula cari rambut nak bulan bibir. Kata, potong pula bunyinya. Jadi nak cerita tak ada satu ukuran yang tetap bila kita buka. Tapi bila kata rapat, bila kata rapat bibir, mudah. Orang boleh faham. Rapat bibir. Bukan tekan. Bukan dia panggil apa? Apa dia panggil istilah tu? Ketap. Ketap tu ketap bibir. Ketap tu macam memang geram sungguh ni. Aku suruh main pukul 11, main pukul 12. Geram sungguh kan. Jadi itu dia panggil ketap bibir. Ini rapat je. Tarmihim. Maksudnya jangan ada ruang dibuka. Sikit jangan ada ruang. Jadi nak ceritanya, rapat bibir adalah satu istilah yang semua orang boleh buat. Mungkinlah saya sendiri pun awal-awal dulu kekok juga. Tak biasa lah. Baca rapat bibir ni rasa nak terbuka juga. Nak buka juga sikit. Tapi kan tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian, bila kita start baca rapat bibir, mim betul-betul bar ni, nanti satu orang nanti esok-esok kita baca nun pula dengan bar. Satu lagi pula hantu ni kata. Hantu kata satu-satu hang buat hal masalah. Kami selama ni baca rapat buka bibir sikit ustaz tu aja buka sikit. Tak apa. Cuba kalau kata tak biasa,
Cuba bagi biasa 2-3 hari ni, insya-Allah rasa macam rapat bibir adalah baca yang lagi senang sebenarnya. Ada satu orang hamba Allah ni, dia mai jumpa saya, dia kata, "Ustaz, selama ni saya nak baca buka bibir kan, saya pun tak tahu dah buka banyak mana." Nak buka macam mana saya tak reti. Sebab orang kata buka kan. Jadi bila ustaz kata rapat bibir tu, saya rasa macam, ya Allah, macam seolah-olah macam bulan jatuh ke riba. Dia kata, Allah, macam dah hebat sangat. Suruh rapat bibir je pun, bukan suruh naik gunung Everest pun. Jadi kisahnya adalah rapat bibir adalah satu bacaan yang kira, yalah, Dr. Aiman sendiri pun dalam, kalau saya tak pasti, saya tak jumpa. Terus saya cari juga dekat dia punya apa? Dekat dia punya video dia. Tapi saya pernah lah tengok. Ada satu video dia tu, dia cerita tentang selama lama dia ada murid banyak, Dr. Aiman ni. Selama dia mengajar tu, dia ajar buka bibir. Jadi lepas daripada tu, dia buat satu video khas taubat nasuha. Kata dia, lepas daripada ni, dia tak nak ajar lagi dah buka bibir. So semua student-student dia tarik balik kata-kata dia. Semua orang lepas ni tolonglah baca dengan merapatkan bibir. Tapi itulah saya kata tadi. Kalau kata ada orang nak perjuangkan juga buka bibir, kita tak ada masalah dengan mereka. Nak baca buka bibir, buka, silakan. Tapi daripada buku Dr. Aiman ni, saya sendiri dengan rendah hati, saya sendiri baca, ikut baca mana guru saya Dr. Aiman. Walaupun saya tak pernah berjumpa depan dengan Dr. Aiman, tak pernah duduk berhadapan muka balaga lutut dengan Dr. Aiman, tapi saya sendiri setuju dengan pandangan dan pendapat daripada dia, yang mana dia pun ambil daripada pendapat guru-guru dia, adalah dengan cara rapatkan bibir, bacaan itu lebih senang, lebih senang dan baca. Yang ketiga, hujah ketiga, memang orang Arab sendiri, memang ni mati bertemu ni tak pernah mereka buka bibir. Saliqah Arabiyah dia panggil, Saliqah Al-Arabiyah. Saliqah ni maksudnya macam kita lah. Saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan tolong sekalian. Contoh, daripada Perlis tu Perlis. Harum manis tu. Daripada Perlis sampai ke Sabah, ada tak orang, saya nak tanya, cuba tengok perkataan saya nak eja ni. Ya, mana nak tutup ni. Okey. Siapa tahu apa benda yang saya nak eja ni? Okey. Benda apa ni? Nasi. 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 Panggil nasi. Okey, daripada Perlis sampai ke Sabah, orang panggil apa? Nasi. Nasi. Mana datang huruf K ni? Memang daripada Azali. Dia daripada Azali. Azali tu daripada sebelum wujudnya matahari dan bulan. Nasi pun, Bahadi pun tak ada lagi. Tapi nak ceritanya daripada Perlis sampai ke Sabah, semua orang sebut nasi tu tak? Mana ada? Ada orang. Oh, kakak-kakak, tolong bungkuskan saya satu nasi dan juga satu lagi lauk. Tak pernah dengar tiba-tiba cakap nasi. Tak ada orang sebut nasi. Semua orang sebut nasi. Nasi. Mana datang K tu? Tu panggil saliqah. Orang Indonesia pun cakap nasi. Kesian. Tak ada. Mana datang K tu? Tu dia panggil saliqah. Saliqah Malayuwiyah. Saliqah ni daripada orang kecil, daripada besar sampai ketua, sampai lah orang dah mati pun semua daripada dulu. Semua orang cakap nasi. Tak ada pun K tu. Dan dekat kedai pun, dekat menu tu tak ada tulis K pun. Tak ada apa tulis K dekat menu tu. Jadi nak cerita Arab pun sama. Mim mati bertemu ba ni secara azalinya, tu kata azali tu betul lah, secara dari dulu zaman sebelum Nabi lagi, sejak ada orang Arab tu, daripada zaman tu lagi dah baca mim mati bertemu ba ni rapat bibir. Cuma datang orang tahun 70-an bukan lama pun, 40-50 tahun lepas ya. Tiba-tiba memperkenalkan baca dengan buka bibir sikit, dan pendapat ni adalah pendapat yang sebenarnya tertolak. Tapi tak apalah, sebab yang memperjuangkan tu bukan orang biasa, orang yang ada nama dan sebagainya. Jadi sebab tu dia dah terpecah pada dua pandangan. Siapa nak berpegang pada syekh tu tidak menjadi masalah. Dia pun hujah dia macam tadilah. Kalau baca tak buka bibir, bunyi macam izhar. Sedangkan Dr. Aiman jelaskan, sama macam izhar. Tapi dalam masa yang sama, dia tak sama. Sebab apa? Dengung dia lebih panjang. Kalau bila dengung panjang, settle lah masalah tu. Tapi tak, syekh tu tak setuju. Dia tak mau dengung panjang tu. Akhirnya dia perjuangkan juga untuk buka bibir sikit. Tapi tak apalah. Siapa nak buka, silakan. Tapi tak nak buka pun tidak mengapa. Jadi sekarang ni insya-Allah bila kita baca nanti, bila hukum kita jumpa mim mati bertemu ba, okey, apa yang kita nak buat adalah rapatkan bibir bila kita baca. Contoh macam tarmihim bihijaratin, okey, ataupun wama hum bimu'minin. Cuba buat, wama hum bimu'minin.
Tak tahulah, saya rasa macam lagi sedap baca rapat bibir ni. Mungkin ada orang macam ini buka sikit bibir. Okey. Apa pun, untuk malam ni, pertama pada hukum mim betul-betul mubah ni, kalau boleh ubah pandangan yang dah sekian lama kita pegang ni, boleh ubah. Kalau tak mau ubah pun tidak, saya tidaklah memaksa. Okey, baik. Yang terakhir untuk tajuk malam ni adalah tajuk izhar. Ustaz boleh tanya Ustaz? Boleh. Macam yang Ustaz kata, kenapa dia macam idgham? Okey, sebabnya dia punya dengung panjang dia. Betul. Okey, dengung panjang untuk ikhfa ni, dia kalau anda bawa idgham, kita tahu dia akmal kan, guna akmal. Tapi kalau ikhfa ni kamil. Jadi ada beza tak nak kata kat di situ? Maknanya dari sudut beza, sebenarnya dari sudut tempoh tu apa, jarak dengung 3 jari tu sama. Jadi sebab apa dia letak bawah tajuk kamil? Sebab apa dia bawah mim mati bertemu ba ni tajuk dia kamil? Sebab dia hukum dia ikhfa. Sebab dia bukan idgham, sebab dia adalah ikhfa. Tapi sebenarnya kalau ikutkan, bunyi mim je, tak bunyi pun ba tu. Tak bunyi pun ba tu, bunyi mim je. Tapi oleh kerana sebab dia letak bawah tajuk ikhfa, nak samakan dia macam ikhfa dengan nun sakinah yang lain-lain ni, that's why lah dia hukum dia hanyalah kamil. Dia tak akmal. Itulah yang saya tahu lah. Kalau ikutkan, dia patut duduk kat atas. Dia patut duduk dekat akmal. Sebab dia sama macam idgham. Tapi kenapa? Betul? Bagus soalan ni. Okay, mungkin ada sebagian tak faham. Nanti kita akan fahamkan juga. Tak apa. InsyaAllah. terima kasih. Baik, sama-sama. Baik. Yang terakhir untuk malam ni adalah izhar. Okey, kita dah faham apa maksud izhar. Izhar artinya baca dengan jelas. Jelaskan mim tu. Bila? Apabila kita baca mim mati atau musakinah bertemu dengan huruf selain daripada mim dan ba. Selain daripada mim dan ba. Okey, baik. Selain daripada mim dengan ba ni, ada lagi beberapa huruf yang sebenarnya semakhraj dengan mim ni. Yang selain daripada ba ni, ada lagi 2 huruf yang semakhraj dengan mim. Siapa tahu? Selain daripada ba. Waw dan Tu ada fa. tulis waw dengan fa tu Ustaz. Mana? Allah. Silap buka buku. Lepas tu bagi soalan bocor kan, man rabbuka, tanya lagi. Jadi tuan bocor dah belajar lama lah. Aduh, silap pula. Okey, tak apa. Dalam semakhraj dengan mim, sepatutnya kita belajar sebelum ni kan. Kalau kata huruf tu semakhraj, boleh jadi idgham kan, boleh jadi idgham dan sebagainya. Baik, dalam kisah ni kita kena hati-hati. Sebab tu Dr. Aiman kata beri sikit perhatian kat sini. Perlu berhati-hati supaya. Tapi tengok Dr. Aiman kata untuk mim bertemu waw ni ikhfa ataupun fa. Kalau pengalaman saya pula, saya tukar ayat dia. Tapi saya tak tukar buku lah. Ni ayat saya sendiri. Pengalaman saya jumpa orang bila baca mim bertemu fa dia baca ikhfa. Bila mim bertemu waw dia baca idgham. Mim dengan waw dia idgham. Contohnya macam aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in. Dibaca. Tapi mim bertemu fa pula. Hum fiha khalidun. Buka bibir. Hum fiha khalidun. Dia ikhfa pada fa. Itu pengalaman masing-masing lah. Mungkin pengalaman Dr. Aiman, dia jumpa kedua-duanya mereka ikhfakan waw dan fa. Mim mati bertemu waw, mim mati bertemu fa. Di pengalaman saya jumpa orang baca mim dengan fa ikhfa. Mim dengan waw dia pergi idgham. Tapi tak kisah. Mana-mana dua-dua salah. Cerita dia dua-dua salah. Dua-dua salah. Okey, yang penting bagi kita adalah bila bertemu begini, mim dengan fa, mim dengan waw especially lah, mesti kena berikan bainiyah pada mim tu. Berikan bunyi tawassut, bunyi dengung pada mim tu dengan secukupnya. Aidihim wa ma khalfahum wa la yuhitu hum fiha khalidun. Berikan tempoh yang secukupnya pada mim tu. Itu nama maksudnya izhar. Bila maksudnya izhar, mesti bunyi mim tu sempurna dia adalah pada bunyi bainiyah yang tak banyak mana pun. Dengung dia tu, sikit je dengung dia tu. Sifat dia pun naqisah je. Sifat dia tak sempurna pun. Tapi nak ceritanya, bila berikan dengung pada mim tu dengan kadar bainiyahnya, maka menjadikan mim tu tidak dibaca dengan ikhfa,
ataupun izhar ke dalam huruf selepasnya, especially waw dan fa lah. Tengok dia kata apa dekat table ni. Pertama, perbezaan antara izhar, ikhfa dan idgham. Kalau kata izhar, 2 kali gerakan. Maksudnya bunyi mim satu, bunyi huruf satu lagi lah, 2 kali gerakan. Kalau kata ikhfa pula, 1 je gerakan. Sebab apa? Sebab ba dengan mim sama-sama bibir kan. Jadi kita tak payahlah termihim, buka balik bibir tu tak payah buka. 1 bibir je, bibir tu perlu dirapatkan terus je. Tarmihim bi. Masing-masing pakai 2 bibir kan. Cuma beza dia nanti kat mana? Hidung ada bunyi di hidung dengan tak ada je lah. Sebab dah masuk ba tak ada lah. Bunyinya jelas. Bunyi jelas tu apa? Bunyi mim tu jelas. Himbi. Masuk je bi, settle. Tak ada lah hidung. Kalau kata idgham pula, sama juga. Mim dengan mim sekali gerakan. So bunyinya kita ubah kepada huruf yang kedua. Lahum dengung tu pada huruf yang kedua. Okey. Jadi okey. Sikit muka surat 134 kita nak tengok apa dia kata di sini, faedah. Faedah ni tak ada apa sangat pun. Kalau hukumnya idgham ada sabdu atau huruf kedua. Kata huruf ikhfa pula huruf pertama sukun, tak ada tanda apa-apa, dan huruf selepasnya tidak letak tasydid. Kalau kata izhar pula hukum mim letak tanda sukun. Okey, yang ni saya nak fokus kepada 134 bawah. Okey, tengok. Apa dia kata? Kesalahan-kesalahan paling ketara ketika menyebut huruf mim sakinah. 1. Memanjangkan tempoh gunah lebih daripada kadar yang sepatutnya. Ketika izhar. Kan? An'amta alaihim. Dia kata dah sama macam izhar dah. Tapi jangan pula panjang dia macam gunah, macam idgham. Jadi ada bainah kita belajar dulu-dulu tu. Jadi guna balik ilmu yang kita dah belajar tu. Kedua, memendekkan tempoh gunah ketika idgham atau ikhfa. Pendek sangat pula. Lakum ma hum bisahirah. Pendek sangat pun tak boleh juga. Bagilah 3 jari tadi. Ketiga, baca sendiri apa dia kata. Aduh, sakit telinga lah dengar. Membiarkan kedua-dua bibir terbuka sedikit ketika ikhfa, dan perkara ini merupakan suatu yang baru. Baru memang betul lah, pun talenta kita tahun 70-an baru lah, kalau lama pun. Biarkan bibir terbuka. Bagi Dr. Iman kesalahan ni, salah. Bagi dia dah salah lah. Okay. Dan nombor 4, membaca dengan ikhfa ketika bertemu huruf waw dan fa tadilah yang saya kata tadi tu. Dan kalau kata nak tambah sendiri sekadar nota boleh. Ikhfa ketika fa, idgham ketika waw. Tak apa, dua-dua salah. Bukan kata dua-dua ada satu betul satu salah lah. Kedua-duanya salah. Tapi pengalaman saya sendiri jumpalah yang saya sebut tadi. Okey, baik. Settle hukum mim sakinah dan juga mim yang nun dan nun yang bertasydid untuk malam ni. Okay, insyaAllah pada minggu hadapan kita nak masuk kepada nun sakinah pula. Nun sakinah ni kalau boleh semua orang baca dulu. Kalau semua orang dah power, dah boleh baca dulu, saya nak go through sampai habis. Tapi yalah, berat sebenarnya nak go through sampai habis. Semua orang mesti kena ingat balik. Semua kena ingat kalau kata huruf halqum ada berapa. Kena ingat huruf halqum ada 6. Yang kata 6 tu apa dia? Okey, 6. Huruf ikhfa nantilah. Kita akan tengok balik satu-satu insya-Allah. Okey, untuk malam ni. 1 ataupun 2 soalan. Siapa nak tanya? Silakan. Masya-Allah malam ni ramai. 73 orang. 72 lah tolak saya. Semua takut tanya. Tapi okey, kalau tak mau tanya, saya pula nak tanya. Okey, setakat ni saya mute semua orang. Boleh buka kan? Kalau siapa nak buka, buka lah. Okey. Apa yang kita belajar malam ni semua boleh faham ke? Jelas ke? Apa yang saya sampaikan? So, ada yang tak berapa. Tak sampai maksud ke? Tak capai maksud ke? Alhamdulillah, terutama yang masa Ustaz cakap tentang persamaan dengan izhar, dengan persamaan dengan idgham tu banyak. Kita macam walaupun ada buku tu tapi alhamdulillah terang Ustaz punya penerangan tu. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Orang lain? Tentang pelajaran baru lah Ustaz, yang rapat bibir dan genggam bibir tu memang ada 2 pendapat, tapi rupa-rupanya ada sejarah di sebaliknya.
Dia ada Jadi, sejarah dia. Dalam jadi buku-buku kalau lama. nak tu kita boleh gunakan lah yang Ustaz punya hujah tu. Ha, Kenapa dia Izzah? Cuma nak dengar tak dengar tu terpulang lah. Cuba kita akan menyampaikan lah. tak Macam apa. tu. Kalau rasa tak lepi sangat, buh nama saya. Oh, ustaz saya lah, ajak nak ambil nombor telefon dia. Pergi debat sendiri. Saya pula kena pergi debat. Tak, Ada kadang-kadang tu ada satu orang Allah tu dia dah belajar kan. Dia belajar, dia semangat kan. Oh, aku lepas ni aku nak pergi mana-mana pun aku nak debat dengan orang. Jangan macam tu. Jangan macam tu. Dah pergi debat dengan orang, lepas tu dekat Facebook tag nama saya. Ustaz ni lah ajar saya hari tu. Dah terkiai-kiai saya nak masuk pula. Siapa ustaz ni? Apa kelulusan dia? Apa kelayakan dia? Kenapa dia cakap macam tu? Habis yang ni betul-betul apa? Yang buka bibir tu ternafi terus ke macam mana? Astaghfirullahaladzim. Ingat semua, kita bukan belajar untuk nak berdebat dengan siapa-siapa. Kita belajar nak ambil macam mana untuk memperbaiki, improve our qiraah lah maksudnya. Nak improve bacaan sendiri. Paling-paling itu je saya nak capai dalam hidup saya. Adapun debat ni ramai, orang nak debat ni ramai. Orang kalau nak petikai tu Allah, orang kata apa? Petik jari 10 yang datang tahu. Memang ramai orang nak debat kita ni. Tapi kita tak tahulah, dah makin saya lah dah makin tua ni, dah kita larat dah debat dengan orang dah orang kata apa yang kita nak buat hari ni, nak improve ourselves, nak improve kita punya bacaan. Sekurang-kurangnya kalau kita nak ajar orang pun, kita nak kongsi dengan orang-orang yang appreciate dengan ilmu ni, appreciate dengan kerja apa orang kata apa, bacaan yang kita nak sampaikan. Itu je cukup dah. Selebihnya tu kita pulanglah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia lah yang memberikan kita semua ilmu ni, insya-Allah. Baik, orang ni depan lain apa? Ya. Ustaz, perkataan itibaq tu datang untuk perkataan tutup mulut ni daripada bahasa Arab. Itibaq. Bukan itibaq yang kita lidah kita untuk sadat taza kan. Dia itibaq dengan furujah. Furujah ya Ustaz. Untuk dapat ni. Datang memang bahasa Arab ya Ustaz. Apa tu? Itibaq tu. Itibaq tu yang untuk Jalan yang rapat bibir ni. Dia bin ghairi furujah. Mana tadi? Nak tengok balik. Muka apa? Tak dia punya untuk rapat bibir ni dipanggil itibaq ya Ustaz. Rapat bibir dia panggil ni. Bil intibaq. Intibaq. Intibaqihima, lekatkan, rapatkan. Dialah daripada perkataan yang sama jugalah. Tabaqa ni. Tabaqa ni intibaq. Wa yakunu, kalau sini tengoklah, syaklu syafatain inda nutqil mimil mukhfati wa yakunu bintibaqihima. Ada nun ni Pak. Wa yakunu bintibaqihima ala ba'dihima duna mujafatin wala kazzin. Mujafah ni maksudnya buka ruang, kazzin ni tekanan, ketak kazzin, ketak. Intibaq ni maksudnya rapatlah antara satu sama lain. Jadi itibaq tu yang kata itibaq tu bila kita kepung, bila kita tutup ni, kita guna lidah kita tutup seluruh gigi, tutup dengan lelangitnya, semua akan kepung bunyi tu sama, lebih mana sama, kepung tutup. Rapat. Belajar bahasa Arab ni. Tak apa. Power sangat tu. Okey, baik. Tak ada apa-apa. InsyaAllah kita bertemu semula pada minggu hadapan. Seperti yang saya kata tadi, kalau boleh tengok sikit dulu sebelum kita belajar pada minggu hadapan. InsyaAllah, semoga Allah SWT merahmati kita dan juga memberikan kita barakah di sepanjang ilmu pengajian kita ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa lam yattabi'na syaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Jadi terima kasih banyak-banyak semua, minta ampun, minta maaf salah silap dan juga sebagainya, dan juga terima kasih pada hati benar-benar ini. Qul qawli hadza astaghfirullah azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.